Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pelajaran Jawi online tahun 3. Okey, hari ini kita dalam pelajaran yang sama juga, iaitu tentang pelajaran yang keempat, tentang perkataan yang mengandungi 3 suku kata pada perkataan bahasa Melayu. Okey, sebelum bahasa Melayu, hari ini Ustaz nak ajar tentang bahasa Inggeris. Okey, dalam perkataan bahasa Inggeris. Sebelum kita mulakan, dahulu kita membaca doa. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, kita masuk. Minggu lepas Ustaz ada ajar tentang pelajaran unit yang pertama, iaitu tentang suku kata, 3 suku kata atau lebih yang terdapat dalam bahasa Melayu. Contoh perkataan bahasa ataupun dahulu kala, dahulu, dan Ustaz ada cakap kepada kamu semua bahawasanya huruf suku kata yang pertama tu perlu digugurkan alif. Ingat? Lupa dah. Okey. Jadi kena gugurkan alif. Okay, hari ni kita ada pelajaran yang kedua, unit yang kedua, iaitu tentang perkataan 3 suku kata pada perkataan bahasa Inggeris. Dalam perkataan bahasa Inggeris. Okey, apa yang dimaksudkan tentang bahasa Inggeris ni? Apa yang bezanya? Okey, berbeza di sini. Contoh perkataan variasi. Dia 3 suku kata. Yang pertama kedua variasi ni maksud dia adalah perkataan adalah jenis-jenis benda yang berjenis, berbagai jenis, maksudnya variasi. Okey, sebelum Ustaz pergi lebih lanjut, Ustaz nak ulang balik apa yang dimaksudkan tentang kata pinjaman. Di semua ni adalah kata pinjaman, iaitu kata yang kita asal dia adalah kata bahasa lain, bahasa asing, seperti bahasa Inggeris, bahasa Arab, dan telah dipinjamkan, digunakan dalam penggunaan bahasa Melayu. Contoh variasi pun ada digunakan dalam perkataan bahasa Melayu. Jadi sebelum ni saya ada ajar kalau di awal tu adalah surat pertama perlu dibuang alif, tetapi hanya untuk bahasa Melayu saja. Kata pinjaman tidak perlu. Okey, hari ni tentang kata pinjaman bahasa Inggeris. Jadi tidak perlu membuang A di awal. Dengar jelas? Kalau bahasa Inggeris tidak perlu buang. Okey, variasi. Mudah aja. Contoh kata lain dalam kata ataupun 3 suku kata, perkataan yang memiliki 3 suku kata atau lebih, dalam perkataan galaksi. Okay. Semua adalah perkataan kita kena kenal pasti bahawa ini adalah perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Itu kunci pertama dia. Kita nak faham dalam topik kali ini, kita hanya kena kenal pasti perkataan ni apa. Perkataan ni kalau bahasa Melayu kita perlu buang alif di awal kalau 3 suku kata pertama dan dia mungkin pola A. Nanti saya akan ulang balik nanti. Ustaz dah ajar lepas. Dan hari ni bila kita bukan dalam pasti dia bukan bahasa Melayu, bukan kata pinjaman bahasa Melayu, dia bahasa Inggeris. Contoh kata lain, battery. Ada je battery kan, battery. Okey, battery sepatutnya A kena buang, tetapi dia adalah kata pinjaman bahasa Inggeris. Kita gunakan dalam bahasa Melayu, bateri. Gasolin ni gas, gasolin. Contoh kata lain, fakulti Kementerian Sains dan Teknologi, itu fakulti kejuruteraan saintifik. Ataupun radio ni adalah kata pinjaman bahasa Inggeris yang kita gunakan dalam bahasa Melayu. Okey, seterusnya Ustaz nak ajar kamu tentang eja battery. Okey, suku kata pertama adalah ba. Suku kata kedua adalah suku kata ketiga adalah battery. Okey, mudah saja. ba alif ba, i pepet kena potong.
dan ri, royari. Tetapi di sini kita perlu buang ke tak? Kata awal sekali tu perlu buang, digugurkan alif ke tak? Tidak perlu, sebab dia adalah kata pinjaman bahasa Inggeris. Kalau dia kata jati Melayu, maksudnya kata jati Melayu yang tidak ada, dia bukan kata pinjaman. So kata jati Melayu, maka dia perlu digugurkan alif. Kalau kata pinjaman tidak perlu. Okey, tengok ni, contoh syarat yang tepi ni. Pas tidak sebelah ni. Okey, yang ni, saya tunjuk ni. Okey, perkataan 30 kata atau lebih hendaklah digugurkan alif dengan syarat. Okey, syarat pertama, suku kata tu mestilah pola A sahaja. Ada A tak? BA bar, betul. A tu ada A, betul, ada. Kedua, ada tak perkataan 30 kata itu adalah kata jati Melayu? Bateri tidak, bukan kata jati Melayu, jadi bukan dipotong. Jadi apabila salah satu syarat ni tidak cukup, maka tidak boleh digugurkan alif. Bukan suka-suka je nak gugurlah ni, bateri ni ada alif, buanglah. Tak boleh, bukan suka-suka. Dia hanya dalam kata jati Melayu dan mempunyai pola A di awal suku kata. Jelas? Senang je. Pelajaran kali ini sangat senang. Itu dengan pasti sahaja bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Bahasa Inggeris tidak perlu buang alif. Bahasa Melayu je kena buang. Pelajaran yang minggu lepas. Okey, contoh perkataan lainnya adalah fakulti. Fakulti cikgu fa alif, fa kul kaf waw lam kul ti tayati fakulti. Okey, fakulti pun sama, dia bukanlah kata jati Melayu. Jadi kata syarat yang kedua tu tidak cukup, jadi dia tidak boleh digugurkan alif. Okey, tak apa, teruskan. Okey, contoh perkataan lain dalam kata pinjaman bahasa Inggeris. Contoh perkataan dia adalah kalender. Kalender tu galaksi ni Ustaz ada salah sini. Tak siapa tahu salah? Tak masalah, Ustaz kata salah. Eja galaksi ni. Okey, tengok di sini. Galaksi ni akhir dia adalah huruf K kan? K ni hanya valid untuk kata jati Melayu. Jati Allah, sahaja jati Melayu sahaja. M je lah. Okay, jati Melayu saja. Jadi di sini salah. Sepatutnya pakai kaf, bukan pakai qaf. Dalam perkataan bahasa Inggeris tidak menggunakan qaf. Ulang balik, dalam kata bahasa Inggeris tidak menggunakan huruf qaf. Qaf hanya untuk penggunaan kata jati Melayu sahaja. Jadi galaksi. Eja galaksi, ga alif ga lam qaf lak sin ya si galaksi. Okay, semua tidak perlu digugurkan alif, tidak perlu. Semua tidak perlu. Okay, itu karamel, kabinet, parasit. Semua ni adalah kata-kata pinjaman bahasa Inggeris yang tidak perlu digugurkan alif sebab syarat yang kedua tidak cukup. Okay, sama juga kita nak edit sekarang ni. Sudah habis dah. Nak bawa pulang gaji. Galaksi, cikgu galaksi, ga alif galaksin yasi. Sorry. Alhamdulillah. Okay, galaksi. Macam saya sebut tadi, huruf K dia adalah kata pinjaman bahasa Inggeris, tidak boleh menggunakan huruf qaf. Tetapi di awal atau akhir kena pakai huruf kaf. Laksi, lam qaf lak sin ya si galaksi. Okay, sebab boleh dah boleh gugur alif sebab syarat yang kedua tidak cukup, dia bukan jati Melayu walaupun dia pola Terusnya kabinet. Jadi kabinet, ka alif ka bayabi nun ya ta net. Sebab apa i ni ada ya? Kabinet. Okey, kabinet ni apa? Kabinet ni ada sejenis tempat untuk simpan
barang, contohnya simpan periuk ke, simpan pinggan, mangkuk, kecawan, kabinet dapur. Okay, sebelum kita nak habis, saya nak buat kita bolang kaji sikit tentang beberapa perkataan ni. Yang akan benar pasti bahawasanya ini semua bukan, ini campuran, sama ada dia adalah kata jati Melayu ataupun kata jati bahasa Inggeris. Okay, contoh kita nak eja galaksi. Galaksi ni perkataan bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Bahasa Inggeris, jadi tidak perlu buang alif. Eja galaksi, ga alif ka, lam kaf lak, sin ya, si galak, si betul. Okay, fakulti. Fakulti bahasa Inggeris ke bahasa Melayu? Dia bahasa Inggris. Jadi fakulti, eja fa alif fa, kul kaf waw, lam kul ta ya ti. Okay, seterusnya dahulu. Dahulu ni adalah perkataan bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu kena buat apa? Kalau hukum 30 kata, kena buang huruf alif dia di hadapan. So kata pertama kena menggugurkan alif pada pola A. Jadi eja dahulu, dal dah, hawauhu, lam waulu. Okey, seterusnya parasit. Parasit ni apa? Kita nak di bahasa Inggeris ke bahasa Melayu? Bahasa Inggeris. Melayu ke bahasa Inggeris? Bahasa Inggeris. Okey, bahasa Inggeris, jadi pa tidak perlu digugurkan alif. Pa alif pa, ra alif ra, sin ya ta sit, parasit. Okey, karamel. Karamel ni pun sama, bahasa Inggeris tidak perlu digugurkan alif kara mel. Bateri setelah jadi ba alif ba ta teroya ri, bateri. Dan baginda. Okey, baginda bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Dia adalah kata jati Melayu. Jadi huruf di awal kena digugurkan alif. Jadi eja baba, gaya nun yin, dal alif da, baginda. Sekali lagi, baba, gaya nun yin, dal alif da, baginda. Itu saja untuk hari ini. Semoga memberi manfaat pada semua. Dan Ustaz sediakan sedikit latihan supaya kamu lebih ingat dan lebih boleh menjawab dan lebih faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.